Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Okey. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua adik-adik tahun 1. Okey, hari ini Ustaz bersama dengan tahun 1 semuanya. Semua adik tahun 1 bersama dengan Ustaz pada petang ini untuk sama-sama mengikuti kelas Al-Quran dan Tajwid ya. Al-Quran dan Tajwid bersama dengan Ustaz insya-Allah. Jadi, Ustaz ulangkan sekali lagi, ini kelas khusus untuk pelajar tahun 1 sahaja. Okey, kalau jika sebelum ni kita gabung kelas kan antara tahun 1, 2 dan 3. Okey, untuk hari ni Ustaz khususkan untuk tahun 1 sahaja. Okey. Yang lagi belum masuk. Okey, untuk tahun 1 sahaja bermakna wajah-wajah adik-adik anak-anak soleh dan solehah ini yang ada dengan bersama dengan Ustaz ini semuanya pelajar tahun 1. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi selamat datang bertemu lagi bersama dengan Ustaz iaitu Ustaz Muhammad yang akan bersama dengan adik selama dalam masa sekejap je, dalam masa 15 minit atau 20 minit saja untuk kelas Al-Quran pada hari ini. Okey. Nanti selepas kelas tahun 1, Ustaz akan masuk untuk tahun 2 dan 3. Ustaz ulang sekali lagi jika masih yang baru masuk untuk sekarang ni kelas tahun 1 ya. Untuk kelas tahun 1 manakala untuk kelas pelajar tahun 2 dan tahun 3 boleh masuk pada jam 3 nanti. Okey, sekejap lagi jam 3 nanti kan. Okey. Tapi kalau nak stay juga dekat dalam ni tak ada masalah, boleh je stay, tak ada masalah ya. Okey, jadi sekarang ni Ustaz akan khusus untuk tahun 1 kerana ada tajuk yang Ustaz nak ajar untuk tahun 1. Okey, baik. Jadi jika kedapasaan jika nak keluar dahulu pun boleh, nak terus kekal bersama dengan Ustaz bersama dengan adik-adik tahun 1 pun ya lu. Okey, baik. Okey, Ustaz minta sekali lagi ya untuk tutup mic ya. Buka kamera, mic tutup supaya kelas kita dapat berjalan dengan lancar ya. Okey, baik. Ustaz kira adik-adik nampak apa yang Ustaz tunjuk ya, yang Ustaz tayang di sini. Semua nampak ya? Kalau nampak cuba angkat tangan macam ni. Kalau nampak. Okey, bagus. Ustaz nampak semua angkat tangan. Bagus, cantik Okey, Ustaz nampak pun wajah-wajah adik-adik ni ceria-ceria kan. Belajar kan walaupun hari-hari kan. Walaupun tiap-tiap hari belajar online kan. Pagi mungkin ada kelas online kebangsaan, mungkin ada modul. Saya yakin bahawa kalau pelajar tahun 1 yang sekolah kebangsaan, mungkin ada modul, ada kerja yang kena buat kan. Okey. Saya yakin adik-adik semua, anak-anak soleh dan soleh Ustaz semua ni dapat melaksanakan, dapat buat kerja yang disuruh oleh guru-guru, sama ada guru sekolah kebangsaan ataupun sekolah agama, adik-adik dapat buat dengan baik insya-Allah. Itulah di antara benda yang adik-adik kena lakukan kerana kita adik-adik merupakan seorang penuntut ilmu, seorang pelajar. Okey, baik. Okey, jadi jika pagi tadi adik-adik buat kerja untuk sekolah kebangsaan, jadi sekarang ni adik tak jemu untuk bersama dengan Ustaz pula untuk kelas online bagi Al-Quran. Okey, baik. Okey, tak lama, sekejap je, tak lama, okey. Okey, baik. Adik-adik yang disayangi semua, yang berada di rumah masing-masing, supaya berada dalam keadaan baik, ceria selalu, kita belajar secara santai. Yang pentingnya kita faham apa yang kita belajar. Okey, baik. Nanti Ustaz akan bagi peluang untuk adik-adik tanya ya, jika ada adik-adik yang kurang jelas. Okey, baik. Jom kita tengok apa yang Ustaz nak ajar hari ni untuk adik-adik ya. Okey, bersama dengan Ustaz, dan Ustaz minta bersama dengan adik-adik semua. Adik-adik ada buku ni.
Buku Al-Quran kerana kelas kita. Okey, Ustaz tunjuk ya. Ada. Okey, bagus. Okey, ini nama kelas ini adalah kelas Al-Quran. Okey, yang Ustaz tunjuk ni, adik-adik boleh tengok ya tempat yang Ustaz tunjuk ni. Ini kelas, nama kelas Al-Quran, sekarang kelas Al-Quran. Ini logo. Okey, logo sekolah saja Ustaz nak tunjuk ni logo sekolah. Okey. Mungkin sebab adik-adik tak pernah hadir ke sekolah lagi kan? Sebab adik-adik tahun 1 ni yang ceria-ceria semua ni tak berkesempatan lagi untuk hadir ke sekolah. Tak pernah tengok pun lagi ustaz dekat depan-depan kan? Sebab adik-adik tak dibenarkan lagi hadir ke sekolah untuk belajar secara bersemuka. Okey, baik. Ini logo je, logo sekolah kan? Okey, jom kita tengok apa yang ustaz nak ajar hari ini. Okey, ini dia. Okey, nampak kan? Kau nampak kat tangan? Okey, cantik. Okey, bagus. Adik-adik ceria selalu. Senyum selalu, ceria selalu, happy-happy saja kita belajar. InsyaAllah dengan cara itu kita mudah faham. Okey, baik. Okey, tengok. Okey, Al-Quran. Mata pelajaran yang kita nak belajar hari ini, mata pelajarannya ialah pelajaran Al-Quran. Kalau jika semalam adik-adik telah berada di kelas lain kan, mungkin kelas Jawi, Al-Quran, sirah ke akidah kan. Okey, hari ini kita khusus pada Al-Quran. Okey. Al-Quran buku teks muka surat 2. Okey ni saya tunjuk ni muka teks ni buku Al-Quran. Di buku teks itu apa yang Ustaz nak ajar hari ini berada di muka surat 2 buku teks. Adik-adik boleh buka buku teks tu letak kat sebelah. Letak kat tepi sebelah adik tu muka surat 2 ya. Okey, saya tunjuk muka surat 2. Okey, ini. Okey, kalau nampak. Ini dia. Okey, cantik. Okey, letak tepi tu. Okey, baik ya. Letak tepi. Okey. Bunyi Al-Quran muka surat buku teks Al-Quran muka surat 2. Okey, apa yang Ustaz nak ajar hari ni Ustaz di muka surat 2 ni Ustaz? Okey, baik. Tajuk yang pertama yang berada dalam buku teks Al-Quran ialah yang perlu adik-adik belajar ialah berkenaan dengan mengenal dan menyebut huruf-huruf hijaiyah. Okey, mungkin ada di antara adik-adik yang pernah dengar sebelum ni huruf hijaiyah ataupun hari ni baru pertama kali dengar apa itu huruf hijaiyah ataupun sebelum ni dah tahu dah Ustaz huruf-huruf dia Ustaz, cumanya saya tak tahu rupanya huruf-huruf ini nama khususnya ialah huruf hijaiyah. Okey, baik, cantik. Okey. Okey, jom mengenal huruf hijaiyah. Okey, Ustaz rasa adik-adik nampak apa yang Ustaz tunjuk ni. Ustaz menggunakan laser yang warna merah ni ya. Okey. Ini buku teks tadi muka surat 2 ya. Kepada yang mungkin yang baru masuk boleh buka buku teks bersama dengan adik-adik semua buku teks Tilawatul Quran tahun 1 di muka surat 2. Okey, baik. Tajuk yang pertama ialah Ustaz nak ajar ini, Ustaz nak bawa adik-adik semua mengenal huruf hijaiyah. Jom mengenal huruf hijaiyah. Okey. Huruf ni Ustaz yakin huruf ini adik-adik semua dah tahu. Dah tahu. Cuma hari ni Ustaz nak kita lebih mengenali huruf-huruf hijaiyah. Okey, baik. Ustaz fikir sama je apa yang Ustaz tunjuk dekat skrin ni, sama je dengan apa yang berada dalam buku adik-adik semua sekali. Okey, baik. Huruf hijaiyah. Ini namanya huruf hijaiyah. Tajuk dia huruf hijaiyah. Ustaz rasa adik-adik boleh sebut. Boleh sebut dekat rumah masing-masing sebut. Kalau dekat sekolah, kalau kita berada dalam kelas, Ustaz akan minta adik-adik semua ramai-ramai sebut kan? Ustaz sebut, adik-adik semua sebut kalau dalam kelas. Tapi tak apalah walaupun kita adik-adik berada di rumah masing-masing melalui platform yang kita buat Google Meet ini, Ustaz sebut, adik-adik kat rumah boleh dengar apa yang Ustaz sebut, lepas tu adik-adik sebut sendiri. Adik-adik tak perlu buka mic, tak apa, tak payah buka mic tak apa. Ustaz nampak, yang pentingnya adik-adik buka kamera supaya Ustaz nampak adik-adik, mulut adik ni
bergerak menyebut apa yang Ustaz sebut tu. Itu Abang, penting juga. cikgu kata buka mic tak apa. Okey, mic tutup, mic tutup. Yang bukanya kamera. Mic Ustaz seorang je buka. Boleh? Okey, baik, cantik. Semua faham kan? Okey, tutup. Mic tutup. Mic tak buka. Yang bukanya kamera saja. Ustaz nak tengok mulut adik-adik menyebut apa yang Ustaz nak ajar hari ini. Okey, tutup mic ya. Ada pelajar yang buka mic. Okey, kita tutup mic. Okey, baik. Namanya huruf hijaiyah. Cikgu, bila nak mula? Apa? Bila nak mula cikgu? Tak mula lagi kan ni? Afiq Farhan ya? Pelajar boleh dengar tak suara Ustaz? Angkat tangan jika boleh dengar. Dengar. Okey, baik. Okey. Sekarang kita belajar berkenaan dengan huruf hijaiyah. Tajuknya huruf hijaiyah. Ustaz ulang sekali lagi supaya adik-adik boleh sebut dengan betul huruf hijaiyah. Boleh ya? Ustaz ulang lagi. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Okey, Ustaz rasa tak asing lah tajuk ini. Mungkin adik-adik pernah belajar masa adik-adik berada di sekolah tadika ke, pasti ke, masa adik-adik umur 5 dan juga 6 tahun kan. Okey, baik. Di tahun 1 sekolah agama ni, kita jumpa lagi tajuk ini iaitu huruf hijaiyah. Okey, baik. Okey, huruf hijaiyah. Okey, boleh tengok ya. Okey, ini baik. Di muka surat 2 ni dia terdapat berapa Ustaz? Semua banyaknya Ustaz huruf ni. Tapi huruf ni saya pernah tengok lah Ustaz, saya pernah sebut, saya pernah baca Ustaz. Okey, betul lah. Samalah, inilah hurufnya. Okey, huruf alif sampai huruf ya ini namanya huruf hijaiyah. Okey, nama dia huruf hijaiyah. Huruf alif, bermula huruf alif sampai huruf ya, nama dia huruf hijaiyah. Boleh Kalau sebelum ni mungkin adik-adik tak pernah dengar perkataan hijaiyah itu. Cuma adik-adik tahu, Ustaz, saya dah tahu Ustaz, daripada umur 5 tahun lagi saya dah tahu huruf alif, ba, ta sampai huruf ya ni kan. Cumanya saya dah tahu, saya tak tahu yang dia ni huruf hijaiyah. Okey, baik. Hari ni adik-adik dapat ilmu, tahu bahawa kesemua huruf-huruf yang adik telah hafal dan selalu sebut bahawa alif, ba, ta hinggalah huruf ya ini adalah huruf hijaiyah. Okey, baik. Di buku teks yang ada bersama dengan adik itu, huruf hijaiyah mempunyai 30 huruf. Okey, 30 huruf. Banyak pendapat ataupun jawapan. Ada yang kata 20, ada 30, ada yang kata 29, ada yang 28. Okey, tak apa. Untuk tahun 1 ni kita berpegang kepada huruf hijaiyah ini mempunyai 30 huruf. Okey? Adakah huruf hijaiyah ni A, B, C, D? Bukan kan? Bukan. Adakah huruf hijaiyah ni 1, 2, 3, 4? Bukan. Itu nombor kan? Itu nombor. Huruf hijaiyah iaitu ni kesemuanya 30. Dia boleh bilang ni cukup 30. Satu baris atas 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 huruf semuanya huruf hijaiyah. Okey, baik. Okey. Okey, tengok ya Ustaz nak sebut. Okey, Ustaz nak sebut. Pelajar tengok. Okey, untuk pertama ni Ustaz nak adik-adik semua, adik-adik yang Ustaz sayangi semua yang berada di rumah masing-masing, yang setia bersama dengan Ustaz, setia dengan sekolah agama untuk terus belajar ilmu-ilmu agama. Okey, baik ya. Okey. Okey, yang pertama hurufnya alif, ba, ta, Kawan kita tunjuk bukti rajin datang sekolah dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dad,
Qaf, Za, Ain, Gha, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Lam Alif, Hamzah, Ya. Okey, itu yang saya sebut tadi tu huruf hijaiyah yang mempunyai 30 huruf. Betul ya? Okey, saya yakin adik-adik semua dah ingat dah ni. Saya yakin adik-adik semua dah ingat 30 huruf ini. Betul. Kan? Okey, boleh ya? Okey. Ustaz ulang sekali lagi. Adik-adik dengar baik-baik. Nanti Ustaz nak adik-adik sebut ramai-ramai nanti. Okey? Sekejap lagi Ustaz suruh buka mic. Sekarang ni tutup mic dulu. Ustaz akan sebut. Adik dengar dulu Ustaz sebut. Okey. Alif, Ba, Ta, Cikgu. Jim, Ha, Qa, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Ain, Ghin, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Lam Alif, Hamzah, Ya. Okey, inilah dia huruf hijaiyah. Okey. Kalau ada adik belajar bahasa Arab pun ada juga huruf ini. Kan? Okey, boleh ya? Faham ke? Adik-adik sekarang ni faham ke tak? Kalau faham angkat tangan macam ni. Faham? Okey, baik. Semua angkat tangan ni. Baguslah. Anak-anak syurga, anak-anak soleh-solehah ni dipermudahkan mudah untuk faham ilmu agama. Okey, baik. Kita ulang, sudah ulang. Okey, anak solehah, kita mesti rajin baca Al-Quran kan? Okey, ni yang Ustaz tulis lah. Ustaz tulis supaya adik-adik boleh baca yang boleh baca tu kan? Okey, baik. Seterusnya, okey. Adik-adik dah dengar tadi Ustaz sebut di antara huruf-huruf hijaiyah. Itu sebutan ya. Contoh yang saya sebut tadi alif, ba, ta, jim, itu sebutan. Okey, sebutan huruf. Okey. Kalau adik-adik boleh tengok dekat buku teks adik-adik muka surat 3 yang bawah sekali. Muka surat 3 yang bawah sekali, nombor 3 itu bacaan huruf hijaiyah. Okey, bukan yang atas tu. Yang atas nombor 2 tu itu huruf ejaan huruf hijaiyah. Okey. Ejaan tu Ustaz tak nak ajar lagi. Ejaan tu apa? Ustaz tak nak ajar lagi. Ustaz nak ajar cara sebutan dulu supaya adik-adik tahun 1 ini mahir betul sebut huruf. Boleh Okey, sebelum kita habiskan kelas kita ni, kita pun dah nak pukul 3, sebab pukul 3 nanti Ustaz akan bersama dengan pelajar tahun 2 dan tahun 3 pula. Jadi, sebelum Ustaz habiskan kelas ni, Ustaz nak semua pelajar sebut huruf hijaiyah. Okey, Ustaz bagi peluang untuk adik-adik tahun 1 saja ya. Mungkin sekarang ni dah ada yang pelajar tahun 2 dan tahun 3 dah masuk kelas ni. Tapi Ustaz minta yang pelajar tahun 2, tahun 3 tu tutup offkan mic adik-adik semua. Sekarang Ustaz minta adik-adik tahun 1 boleh on, buka mic. Okay, buka mic dulu. Mulut tutup, buka mic je dulu. Okay, pandainya semua buka mic. Okey, pandai semua adik-adik ni. Mahir-mahir yang rakan semua kan? Okey, baik. Okey, jangan cakap lagi. Diam dulu. Okey, semua diam dulu. Okey, buka je mic, diam. Okey, sekarang ni Ustaz nak dengar. Sekarang ni kenapa Ustaz minta adik buka mic? Sebab Ustaz nak adik-adik sebut. Sebut. Okey, bersedia ya? Bersedia. Nanti adik-adik sebut huruf hijaiyah bermula huruf alif sampai huruf ya. Boleh ya? Okey, baik. Belum lagi? Okey, bersedia? Adik-adik, anak-anak soleh Ustaz, bersedia untuk menyebut huruf hijaiyah dengan kiraan
3, 2, 3, 2, 1. Alif. Okey, sebut. Iya. Okey, sebut. Alif. Ta. Jim. Bukan ja. Jim. Ha. O. Dal. Zal. Ro. Zai. Sin. Shin. Bot. Bot. O. Go. Ain. Rin. Fa. O. Ka. La. Nun. Wow. Lam alif. Hamzah. Ya. Okey, bagus. Okey, angkat tangan bagus. Okey, cantik. Semua boleh kan? Okey, tengok apa yang saya tunjuk Boleh. seterusnya. Okey, adik-adik suruh adik boleh sebut huruf tadi. Alif, ba, ta, sa, ataupun adik-adik boleh menyanyi. Adik-adik boleh sebut huruf hijaiyah dengan cara menyanyi. Pernah belajar kan? Contohnya macam mana? Okey, contohnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, dal, sin, sad, lam, mim, waw, ba, alif, hamzah, ya. Itu cara menyanyi. Tak ada masalah, tak salah pun dengan cara menyanyi. Mungkin dengan cara berlagu, menyanyi itu adik-adik cepat ingat, mudah ingat dan kekal ingat huruf-huruf hijaiyah. Boleh ya? Okey, baik. Jadi apa lagi yang perlu adik buat? Bila adik dah ingat, adik mesti ulang menyebut. Adik mesti ulang-ulang menyebut huruf hijaiyah. Sebut ulang alif, ba, ta sampai ya. Ulang lagi alif, ba, ta sampai ya. Okey, baik. Seterusnya ada apa? Adik-adik memperbetulkan sebutan. Okey. Adik-adik boleh belajar dengan ustaz, mungkin boleh belajar dengan abang, kakak, dengan mak ataupun ayah. Adik-adik boleh sebut dengan betul sebutan dia. Boleh ya? Boleh? Kat tangan sekali boleh Ustaz? Boleh tak? Okey, cantik. Lepas tu alhamdulillah. Yang adik-adik, Ustaz dah sebut. Lepas tu Ustaz minta adik-adik sebut. Adik-adik dah boleh sebut kan? Okey, Ustaz minta sekejap dalam 2 minit untuk tutup off mic sekejap. Okey, tutup mic. Okey, cantik, pandai. Okey. Cikgu. Okey, sekejap ya. Okey, seminit lagi. Okey. Alhamdulillah adik-adik semua dah boleh sebut. Ustaz dengar tadi cantik kan bunyi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Cantik dah dengar tadi. Adik-adik boleh sebut. Nanti adik-adik berpandukan buku ni boleh sebut dekat rumah ya. Ya, ada apa? Ada tanya ke? Saya nak minum air semetal. Okey, sekejap ya nak habis 1 minit je lagi. 1 minit lagi sebelum Ustaz habiskan kelas. Okey, jadi adik-adik semua pandai sebut semua sekali dan akhirnya adik-adik berjaya menyebut kesemua 30 huruf hijaiyah. Okey, tepuk tangan sekali adik ayah, tepuk tangan masing-masing. Okey, tepuk tangan menandakan adik-adik semua berjaya mengingati dan menyebut huruf hijaiyah. Okey, baik. Hari ini Ustaz nak khususkan tajuknya ialah
berkenaan dengan baris. Okey? Baris. Tengok. Tengok apa yang Ustaz tunjuk ni kan. Okey, berkenaan dengan baris. Okey. Ustaz fikir tahun 2 dan tahun 3 perlu tahu dan mesti tahu dalam kita belajar atau dalam kita membaca Al-Quran, kita tahu baris. Okey? Okey, baik. Okey. Kita gambar sekali Al-Quran dan juga tajwid. Al-Quran dengan tajwid dia tak boleh pisah. Orang yang belajar Al-Quran mesti dia belajar tajwid juga. Orang yang belajar tajwid mesti dia baca Al-Quran. Kan? Sebab apa ilmu yang ada dalam buku tajwid itu akan diguna pakai ilmu itu ketika membaca Al-Quran. Itu maksud Ustaz. Okey, baik. Jadi satu tajuk yang Ustaz pilih untuk hari ini bagi tajwid dan juga Al-Quran juga ialah tajuknya baris. Mengenal baris. Jika tahun 1 tadi Ustaz ajar mengenal huruf. Tahun 2 dan tahun 3 Ustaz nak ajar mengenal baris. Baris. Ba alif ra ya sin baris. Okey. Okey, baik. Jom kita belajar. Jom kita mengenal baris. Okey. Dalam kita membelajar ilmu tajwid atau dalam kita baca Al-Quran, di antaranya ada 3 jenis baris. Okey. Mungkin sebelum ni adik dah tahu dah baris mana? Baris atas. Baris mana? Baris bawah. Baris mana? Baris hadapan. Atas, bawah, hadapan. Okay, Ustaz minta tutup mic ya. Okey. Duduk elok-elok. Ustaz ambil gambar ni tau. Ustaz nak belajar duduk berada dalam keadaan sentiasa bersedia. Seolah-olah belajar dalam kelas. Seperti pelajar juga berada dalam kelas kan? Okey, baik. Boleh ya? Okey. Hari ini Ustaz nak ajar khusus baris. Ya, baris. Ustaz rasa Ustaz pernah ajar pelajar tahun 1 tahun lepas. Bermakna sekarang di tahun 2 kan? Di tahun 2 sekarang. Okey, baik. Baris. Okey, ini di antara baris. Okey. Ustaz ambil contoh huruf ta. Huruf ta. Okey, okey Ustaz tukar Reza je. Okey, baik. Nampak tak Ustaz tunjuk ni? Saja nampak kan? Kalau nampak kat dalam gini. Okey, cantik. Okey. Nampak. Okey. Ada. Okey. Baris yang pertama iaitu baris atas, baris bawah dan juga baris hadapan. Hari ini Ustaz nak ajar nama atas, nama bawah, nama hadapan tu. Ustaz nak ajar nama khusus dia. Nama khusus. Baris di atas ni apa nama dia sebenarnya? Okey, baik. Boleh ya? Okey, jom tengok. Okey, ini dia. Okey, ada yang baru masuk. Selamat datang kepada pelajar yang baru masuk. Okey, sekarang kita bersama kelas tahun 2 dan tahun 3 untuk bersama. Okey, sekejap ya. Tutup mic ya. Semua pelajar tutup mic. Supaya tidak mengganggu suara Ustaz ya. Okey, baik. Baris yang pertama. Okey, semua pelajar dengar. Bye-bye. Elok-elok. Okey. Okey. Baik. Baris yang pertama ini dia. Okey, yang warna merah ni. Yang pertama baris di atas. Baris di atas namanya fathah. Seorang sekali lagi. Fathah. Fathah. Okey, pelajar boleh sebut, pelajar boleh tak payah buka mic, tak perlu buka mic, pelajar boleh gerakkan mulut, sebut fathah. Sebut lagi, fathah. Fathah. Okey. Okey, baris fathah. Fathah ni yang merah ni kan? Okey, ni fathah. Okey, jom kita tengok baris fathah.
Okey. Ini huruf huruf alif sampai huruf ya ini huruf hijaiyah dan huruf yang mempunyai baris. Okey. Huruf yang mempunyai baris. Baris mana ni Ustaz? Baris atas. Betul. Okey. Baris atas. Betul, baris atas. Okey. Tapi adik-adik semua dah tahu dah. Ini baris atas kan? Okey, ni huruf alif. Ustaz minta tutup mic ya. Jangan buka mic. Okey, Ustaz minta semua pelajar ataupun ibu bapa yang ada bersama dengan anak-anak supaya pelajar tidak membuka mic ya. Buka mic sebab kita rakam ya. Sesi pembelajaran ini kita rakam dan akan dimasukkan ke dalam TV Kafa supaya pelajar-pelajar lain atau pelajar-pelajar mana-mana je dia boleh tengok kembali tayangan-tayangan yang kita akan sediakan nanti. Okey, baik. Baris yang pertama tadi ialah fathah. Okey, baris fathah. Baik. Tengok ya. Ni nama ni yang Ustaz merah ni nampak kan? Yang Ustaz tunjuk ni warna merah ni. Okey, fathah. Nama dia fathah. Fathah tu apa Ustaz? Fathah. Fathah Amin ke Ustaz? Nama orang ke Ustaz? Fathah ialah baris satu di atas. Okey. Baris satu di atas iaitu fathah. Okey, boleh ya? Okey, fathah. Cantik. Dalam Al-Quran dia ada baris dua. Ada baris satu, ada baris dua. Baris satu di atas nama dia fathah. Bukan dua. Kalau dua bukan fathah. Dua ada nama lain. Nanti kita akan belajar. Ustaz minta jangan buka ya. Jangan buka mic. Jangan buka mic. Okey, baik. Okey, ni huruf. Jika bagi di atas, ni contoh yang saya tunjuk ni. Okey, semua huruf alif, huruf ba sampai huruf ya ini mempunyai baris di atas. Kan? Baris di atas. Baris satu di atas. Ni, satu di atas kan. Baris alif, yang kita baca a, ba, ta, sa, ja. Ini dia huruf hijaiyah yang mempunyai baris satu di atas. Baris satu di atas itu nama hukum tajwidnya namanya ialah fathah. Okey, fathah. Adik-adik mesti kena ingat. Fathah. Kalau saya kata okey baris fathah baris apa? Baris fathah ialah baris satu di atas. Bukan di bawah. Bukan di bawah tapi satu di atas. Okey. Satu di atas namanya fathah. Okey, baik. Jom dengar. Macam mana bunyi jika huruf ini mempunyai baris fathah? Okey, baik. Kalau Ustaz tanya, baris fathah ni bawah ke? Jawapan dia salah. Baris fathah ni baris hadapan ke? Jawapan dia salah. Baris fathah ialah baris satu di atas. Boleh ya? Pelajar nampak tak apa yang Ustaz tunjuk ni? Pelajar nampak ke? Nampak. Okey, nampak. Okey, cantik. Risau. Takut tak nampak. Okey, kalau nampak, okey, alhamdulillah cantik ya. Mudah-mudahan supaya line internet kita ini mengizinkan untuk kita teruskan kelas ni dengan sebaik mungkin. Okey, baik, saya teruskan ya. Okey, macam mana jika huruf-huruf berikut, huruf-huruf hijaiyah ini terdapat baris fathah? Okey, baik. Okey, tengok. Bila huruf, okey, ni huruf ya. Alif, ni alif, ba, ta, sa. Ini huruf. Barisnya mana baris? Baris yang ke atas ni. Ni yang ke atas. Yang ke atas ni nama dia baris. Yang ni namanya huruf. Okey, huruf. Jika tiada baris, jika huruf ini tiada baris, maka kita kena sebut huruf. Contohnya alif, ba, ta. Jika tiada
jika tiada baris. Tetapi bila huruf jika huruf ini mempunyai baris, iaitu baris di atas, maka kita kena baca mengikut baris. Tak boleh lagi kita baca huruf. Tidak boleh lagi kita sebut huruf. Sebab apa? Sebab huruf ini telah mempunyai baris, iaitu baris fathah, baris satu di atas. Boleh Kalau faham, angguk. Faham? Oh, cantik. Bagus. Cantik, angguk. Okey, jom kita teruskan lagi. Okey. Okey, Ustaz nak belajar adik-adik, anak soleh dan soleh Ustaz ini, anak didik yang Ustaz sayangi ini, sekarang dengar macam mana Ustaz sebut bila huruf ini mempunyai baris di atas, baris fathah satu di atas. Okey, baik. Dia tak akan bunyi lagi alif bata. Dia akan bunyi baris. Sebab baris inilah yang membuatkan huruf itu berbunyi berbeza-beza. Okey, baik, tak apa. Okey, sekarang Ustaz nak adik-adik fokus kepada baris fathah dahulu. Baris atas, fathah satu di atas. Kan? Semua pelajar, Ustaz yakin semua pelajar adik-adik tahun 2 dan tahun 3 ni dah boleh baca. Ustaz tahu. Tetapi Ustaz hari ni Ustaz nak ajar ialah supaya adik-adik bukan sekadar boleh baca sahaja, tetapi adik-adik tahu bahawa yang adik-adik baca selama ini, baris di atas itu namanya fathah. Itu maksud Ustaz. Kan? Sebab kita belajar hari ini ialah nama baris. Fathah, kasrah, dhammah. Itu baris satu. Atas, bawah, hadapan. Okey, baik. Jom. Okey. Dengar ya, Ustaz baca. Dengar baik. A, ba, ta, ja, ha, ko, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, ro, a, ro, fa, ko, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Itu bila bunyinya, bila mana semua huruf ini mempunyai baris satu di atas. Boleh ya? Okey, baik. Ustaz ambil contoh. Okey. Jika huruf yang Ustaz ni okey, sekejap Ustaz buat ulang ya. Oh, tak nampak. Tak apa. Okey. Jika huruf ini, huruf alif ini tidak mempunyai baris, maka kita kena sebut alif. Sebut huruf alif. Tetapi bila ada baris fathah, ini fungsi baris fathah, fungsi ya, kegunaan baris fathah satu di atas ini, maka kita tak boleh lagi sebut alif. Kita mesti sebut a. Boleh ya? Okey, baik. Ustaz ambil contoh lain. Contoh ni, ini huruf apa adik-adik? Ini huruf jim. Jim. Kan? Tetapi bila huruf jim, baris fathah satu di atas, kita tak boleh sebut lagi jim. Bila huruf jim ada baris fathah satu di atas, maka kita kena baca ja. Ya? Boleh ya? Okey, baik. Ini fungsi baris. Baris apa adik-adik? Baris atas ni baris apa? Satu di atas ini. Satu di atas ini ialah baris fathah. Nama ini. Fathah. Okey, baik. Okey, tengok. Baris fathah. Okey, sekejap lagi.
Dalam masa 10 minit lagi insya-Allah habis. Okey, baik. Okey, baris fathah. Jom kita kenal baris. Tadi Ustaz sebut namanya ialah fathah. Fathah tu apa? Baris satu di atas. Bukan dua, bukan tiga, tetapi satu di atas. Ini huruf, ini baris di atas. Satu di atas namanya fathah. Ni saya tunjuk ya kan. Okey, adik-adik boleh tengok ya. Okey, adik-adik boleh tengok. Okey, ada yang buka mic ya. Minta tutup mic. Kita belajar tutup mic. Okey, baik. Okey, baik. Tengok supaya adik-adik lebih jelas ya. Okey, semua nampak apa yang saya tunjuk ni insya-Allah. Okey. Jom kenal baris. Baris di atas. Ini satu kan? Satu baris di atas. Satu baris di atas namanya fathah. Fathah. Fathah ni apa? Fathah ni baris satu di atas. Satu di atas. Nama dia fathah. Syaratnya ialah baris berada di berasa. Oh, ni silap ni, bukan berasa ni, berada. Okey. Ustaz silap tulis. Berada di atas huruf. Macam ni. Okey. Mesti macam ni. Dia berada di atas huruf. Kalau berada di bawah huruf, salah, bukan fathah. Kalau baris itu berada di atas tapi bentuk hadapan, salah. Dia bukan fathah. Fathah mesti huruf macam ni. Macam kita raih ni kan. Okey, satu dan ada di atas huruf, maka dia namanya fathah. Yang Ustaz nak tekankan di sini ialah supaya pelajar boleh tahu bahawa baris satu di atas itu ialah dipanggil baris fathah. Okey? Ni yang kita kembali pada tadi ni. Okey ni fathah ni. Ni baris fathah yang warna merah ni ya. Okey, yang warna merah ni baris fathah. 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 Baris fathah. Boleh? Okey, kalau boleh Ustaz nak tengok pelajar angkat tangan sekali. Kalau boleh angkat tangan. Gini. Siapa yang boleh? Boleh? Okey, cantik. Angkat dua tangan, faham? Jika pelajar faham. Okey, cantik. Bagus. Tak yakin anak-anak didik Ustaz semua faham. Okey, jom. Kita tengok apa yang seterusnya. Okey, ini baris fathah. Contoh baris fathah ya. Okey, dia mesti berada di atas. Mesti berada di atas huruf. Ni silap saya tulis ni. Bukan berasa, berada di atas huruf. Ini contoh dia. Okay, ni bawah ni huruf, atas ni baris satu. Baris satu. Kena ingat balik ya. Kena ingat ini. Bila macam ni, dia akan bunyinya mengikut baris fathah. Kalau baris kasar bawah, dia bunyi lain. Kalau contohnya alif baris atas bunyi A. Dia tak akan bunyi I. I itu jika baris di bawah. Okey, baik. Seterusnya. Okey, seterusnya nombor dua. Okey, nombor dua ya. Okey, ingat. Tadi baris satu di atas, nama dia fathah. Satu di atas, nama dia fathah. Sekarang kita pergi kepada yang kedua. Kedua je. Yang ketiga nanti Ustaz akan sambung kelas lain. Habis yang ni kita akan habis kelas. Okey, baik. Mudah-mudahan pelajar dapat terus bersama dengan Ustaz supaya pelajar tidak ketinggalan ya. Tidak ketinggalan apa yang telah Ustaz ajar. Okey, baik. Sekarang ni, okey, huruf yang sama tetapi baris yang berbeza. Baris yang berbeza. Okey, baik. Jika tadi, apa tadi Ustaz? Jika tadi fathah, kan? Fathah baris satu di atas. Fathah baris satu di atas. Sekarang kita nak belajar. Sekarang kita nak belajar. Ustaz minta jangan buka mic ya. Sebab banyak kali dah Ustaz tutup mic ini tapi masih lagi pelajar buka mic ya. Okay.
Ustaz minta pelajar duduk elok-elok. Tak perlu tekan, tangan tak perlu tekan. Duduk je atas kursi ataupun duduk dalam tempat elok-elok. Okey, dengar je. Okey, baik. Yang kedua, yang terakhir Ustaz nak ajar ialah yang kedua namanya kasrah. 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 Okey. Ni, kasrah. Okey. Satu pada yang tadi. Okey, ni. Kasrah. Tadi ini fathah. Ya. Fathah satu di atas. Okey. Yang kedua yang Ustaz ajar yang terbaru ialah kasrah. Kasrah ialah baris satu di bawah. Satu juga. Tapi satu di bawah. Ini huruf satu di bawah. Okey. Jika fathah satu di atas. Tetapi jika kasrah satu di bawah. Boleh? Satu di bawah nama dia kasrah. Ini kasrah. Kasrah satu di bawah. Okey. Huruf ta baris di satu di bawah nama dia kasrah. Boleh ya? Kasrah. Jadi Ustaz minta belajar dekat rumah masing-masing sebut kasrah. 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 Okey? Okey, baik. Okey, huruf baris kasrah. Okey, baik. Baris kasrah berada di bawah huruf. Okey? Mesti berada di bawah huruf. Okey? Dia berada di bawah huruf. Jika fathah berada di atas huruf. Tetapi kalau kasrah di bawah huruf. Okey, Ustaz minta kepada semua pelajar taruh tahun 3, tak perlu nak bersembang dekat chat. Tak perlu nak bersembang. Ustaz tak minta untuk pelajar tulis apa-apa ya. Ustaz minta pelajar terus dengar saja. Okey? Terus dengar saja. Sejak lagi kita habis kelas. Boleh ya? Okey. Mana pelajar kena bagi tumpuan kepada semua. Siapa-siapa guru saya mengajar, ustaz ke ustazah ke, mata pelajaran apa, ustaz minta semua pelajar bagi tumpuan. Sama je kan? Bagi tumpuan. Okay, duduk elok-elok kan? Mungkin lagi seronok duduk di rumah kan? Tapi kita akan belajar. Okay, baik. Okay, sekejap lagi habis kelas. Okay, baik. Duduk elok-elok. Pelajar tak perlu nak tekan, tak perlu nak tulis apa semua sekali, tak perlu. Tak perlu, pelajar dengar saja dulu. Okey, pelajar dengar saja dulu. Untuk kelas kita. Okey. Jika ada makluman ya, sekarang kelas untuk tahun 2 dan tahun 3. Tahun 2 dan tahun 3, kelas tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 akan bermula pada pukul 4 sekejap lagi. Ya. Pukul 4 nanti akan bermula kelas tahun 4, tahun 5 dan tahun 3. Okey, terima kasih. Okey, jom kita sambung sedikit lagi ya. Iaitu kasrah. Kasrah ini ialah baris satu di bawah. Bukan di atas, di bawah. Satu juga, satu di bawah. Nama dia kasrah. Ustaz naknya pelajar tahu, pelajar faham bahawa kasrah ialah baris satu di bawah. Bila baris satu di bawah, nama dia kasrah. Okey, boleh ya? Okey. Cirinya ialah berada di bawah huruf. Ustaz. Okay. Ustaz. Ya ada, ya, okey, ya apa? Kelas tahun 4, 5, 6 bermula bila? Pukul 4. Pukul 4 Okey, pukul 4. Pukul 4. Sekejap lagi. Okey, baik. Ustaz habiskan ni dulu. Okey, baik ya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, sekejap lagi ya. Okey, kasrah baris bawah. Baris satu di bawah, nama dia kasrah. Okey, baik. Jika fathah tadi baris atas, dia akan bunyi macam mana? Kalau huruf alif bunyi A, betul tak? A. Tetapi bila kasrah baris satu di bawah, dia bukan bunyi lagi A. Dia bertukar.
dia bertukar menjadi bunyinya I. Kan? Kalau fathah A. Kalau kasrah I. Ustaz cakap tadi, Ustaz pernah bagi tahu tadi bahawa baris itu akan mengubah bunyi. Mengubah bunyi bagi huruf ini. Kan? Jika baris atas dia bunyi lain, jika baris bawah dia bunyi lain, jika baris hadapan dia bunyi lain juga. Boleh ya? Okey, baik. Okey. Ustaz minta pelajar semua dengar macam mana cara bunyi, macam mana bunyi bila baris kasrah. Kan? Tadi Ustaz dah bagi pelajar dengar macam mana bunyi baris atas kan? Okey, baris bawahnya ialah bunyi macam ni. Okey, semua pelajar dengar. Okey. E, B, T, C, G, H, H, D, Z, R, V, C, Sh, C, D, T, Z, I, R, F, Q, Q, L, M, N, W, H, Y. Okey, itu bunyi bagi kasrah. Apa kasrah? Satu di bawah. Apa itu kasrah? Kasrah ialah baris satu di bawah. Baris satu di bawah huruf. Satu di bawah huruf. Namanya kasrah. Boleh ya? Saya rasa saya minta supaya pelajar boleh faham. Boleh faham apa yang Ustaz ajar hari ini. Dan insya-Allah jika mungkin ada pelajar yang terputus-putus suara-suara Ustaz ataupun tak nampak apa yang Ustaz tayang, nanti pelajar boleh tengok ulang-ulangan ya, ulang tayang di TV Kafah Masjid Bilal bin Rabah. Nanti ya. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Untuk hari ini Ustaz ulang sekali lagi sebelum kita tamatkan kelas. Ustaz ulang sekali lagi dua perkara, dua benda, dua nama yang Ustaz ajar hari ini ialah yang pertama namanya dhammah. Yang pertama namanya fathah, yang keduanya ialah kasrah. Okey. Ustaz nak adik-adik tahun 2 dan tahun 3. Ustaz nak adik-adik tahun 2 dan tahun 3 boleh ingat perkataan fathah dan juga kasrah. Kan? Adik-adik dah tahu dah. Baris atas, baris bawah, baris depan itu adik dah tahu. Ustaz nak adik-adik boleh sebut fathah, kasrah. Fathah, kasrah. Fathah, kasrah. Fathah baris satu di atas, kasrah baris satu di bawah. Okey. Fathah baris satu di atas, kasrah baris satu di bawah. Okey. InsyaAllah untuk kelas seterusnya nanti, kelas akan datang, kita akan sambung belajar baris yang ketiga iaitu dhammah. Okey, baris dhammah iaitu baris satu di hadapan. Kita belajar satu di atas, kita belajar satu di bawah, kita akan belajar nanti satu di hadapan yang mana namanya dipanggil dengan nama dhammah. Okey. Kita belajar fathah, kita belajar kasrah, kita belajar dhammah. Boleh ya? Okey. Okey, angkat tangan sekali lagi. Anda faham? Boleh? Okey, cantik. Okey. Okey, mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini pelajar-pelajar boleh faham dan pelajar-pelajar ingat bila baca Iqra atau baca Al-Quran nanti
bila bertemu, bila tengok baris ini, ingat, oh Ustaz Muhammad dah ajar baris satu di atas ni, nama dia fathah. Bila baca baris bawah, oi Ustaz Muhammad dah ajar lah, baris satu di bawah ni namanya kasrah. Macam tu maksud Ustaz. Supaya di samping kita boleh, di samping adik-adik boleh baca Al-Quran dengan baik, adik-adik juga tahu ilmu tajwid, tahu nama-nama bagi baris. Tajwid lah tu, kan? Kita baca Al-Quran, lepas tu kita tahu huruf ni huruf apa, kita tahu baris ni baris apa, nama baris ni nama apa. Itulah tajwid. Nak habis dah sekejap lagi ya. Ustaz ulang supaya kita lebih faham. Boleh ya? Ingat yang terakhir sekali lagi Ustaz ulang. Kita dah belajar fathah satu di atas, kasrah satu di bawah. Boleh ya? Okey, sampai di sini saja untuk kelas pada hari ini. Okey, hukum nun sakinah dan tanwin. Okey. Mana pelajar tahun 4 boleh tengok buku teks tahun 4 tu. Okey, ada kat situ. Okey. Sama juga pelajar tahun 5 dia boleh tengok buku dia tahun lepas. Dia tahun 4. Okey, kalau tak ada buku tak masalah. Tengok yang Ustaz tayang kat situ. Nampak kan? Khalid nampak tak? Okey. Okey, baik. Yang ada buku boleh tengok buku. Yang ada buku teks tajwid tahun 5, tahun 4. Kau tak ada buku teks ya? Sekejap. Yang ada buku, yang tak apalah, kalau tak ada tak ada masalah. Kalau yang ada boleh, yang tak ada tak apa. Yang tak ada mungkin belum dapat. Yang tak ada tak apa, yang tak ada tengok je apa yang Ustaz tayang kat depan ya. Okey, baik. Sama je. Ustaz ambil nota-nota ni pun daripada buku-buku juga. Okey, baik. Terus, okey. Tajuk besarnya ialah hukum nun sakinah dan tanwin. Dalam satu tajuk ni, dia ada dua benda. Ada dua benda penting atau dua perkara. Yang pertamanya ialah, okey, saya guna laser ya. Okey, yang pertamanya ialah nun sakinah. Okey, nun sakinah. Yang keduanya tanwin. Sebab dia ada perkataan dan ataupun atau. Nun sakinah atau tanwin. Nun sakinah dan tanwin. Okey. Dua perkara. Yang pertamanya nun sakinah, yang kedua tanwin. Okey. Benda ni basic je, tapi benda ni perlu dikuasai. Perlu dikuasai. Sebab bila pelajar dapat kuasai ilmu nun sakinah dan tanwin ini, pelajar akan dapat baca Al-Quran dengan cantik, dengan baik, sedap didengari. Sebab dalam tajuk ni, dia ada kegunaannya kita baca jelas, ada tempat kita baca dengung, ada tempat kita baca masuk dengan dengung, ada tempat kita masuk tanpa ada dengung. Tapi kalau pelajar tak nak belajar, atau pelajar tak nak ambil berat, tak nak ambil perhatian berkenaan dengan tajuk ini, dia akan baca Al-Quran dengan bacaan kurang cantik. Ya, okey, baik. Okey. Hukum nun sakinah dan tanwin, jelas tak? Atau siapa boleh tolong bagi respon, jelas tak? Jelas tak? Jelas. Ya. Okey, suara jelas. Yang Ustaz tunjuk ni jelas tak? Jelas. 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 Okey, terima kasih. Okey, baik. Okey, kita teruskan. Okey, baik. Alhamdulillah. Line internet mengizinkan kita untuk berudara secara jelas untuk hari ini. Okey, baik. Nun sakinah dan juga tanwin. Okey. Dua benda. Yang pertamanya ni nun sakinah, yang kedua tanwin. Okey. Kita tengok satu persatu. Okey, mungkin hari ni banyak. Kalau adik tengok sini,
Ustaz ada 8 slide ni. Tapi takkan habis hari ni. Kalau nak habis 8 ni, maghrib nantilah habis kelas kita. Kan? Okey. Okey, baik. Okey, nun sakinah dan tanwin. Jom kita tengok apa dia nun sakinah supaya kita boleh faham ya. Okey, baik. Nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris. Okey. Saya yakin semua pelajar faham. Dia boleh tahu, terutamanya pelajar tahun 5 dan tahun 6. Dia tahu, dia faham. Okey. Mungkin pelajar tahun 3, pelajar tahun 4 mungkin ini pertama kali dia dengar berkenaan dengan nun sakinah. Okey. Apa maksud nun sakinah? Nun sakinah ialah nun. Apa tu nun? Nun itu huruf. Huruf nun. Huruf nun ni. Okey ni. Okey, nampak tak yang Ustaz tunjuk dengan warna merah pink ni kan? Okey, ni huruf nun. Okey, ni nun. Nun tu maksudnya huruf Ustaz, tak nun. nampak. Tak nampak. Tak nampak mungkin lain adik-adik tengok kat sana. Kita apa. Okey. Nun. Mana huruf nun? Nun itu huruf nun. Kalau Ustaz kata huruf nun itu berbentuk huruf mim. Betul atau salah? Jawab. Salah Ustaz. Salah, betul. Salah. Nun sakinah ialah Salah. nun yang di titik atas ni, satu nun ni. Okey, ni nun, huruf nun. Huruf nun itu, ejaan huruf nun ialah nun, waw, nun. Nun ni nun. Nun ejaan dia. Bermaksud huruf nun. Okey. Apa maksud sakinah? Apa maksud nun sakinah? Nun sakinah ialah huruf nun yang tidak berbaris. Apa maksud tidak berbaris? Tidak berbaris ialah huruf nun itu bukan baris di atas, bukan baris di bawah, bukan baris di atas, bukan baris dua di atas, bukan baris dua di bawah, bukan baris dua di hadapan. Dia tiada baris. Nun sakinah ialah nun yang tidak mempunyai baris. Huruf nun itu ada, tetapi huruf nun itu tidak mempunyai baris. Maksudnya huruf nun itu tidak boleh dibaca dengan na, ni, nu, nan, nin, nun. Tidak boleh dibaca macam tu. Jika huruf nun itu ada baris satu di atas, maka dia bukan nun sakinah. Okay? Nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris. Dia tiada baris ataupun ada tanda sukun, tanda baris mati. Boleh Okey, kalau faham kat tangan gini. Faham Okey, cantik. Okey, good. Bagus Okey. Okey, pertamanya nun yang tidak berbaris, dia tiada baris. Maka maksudnya dia tak boleh bunyi. Tak boleh bunyi na, ni, nu, nang, ni, nung. Okey, yang nak bagi tandas ke boleh bagi tandas, tak ada masalah. Okey, baik. Tapi tak perlulah bawa handphone ke laptop ke tandas, tak perlu bawa diri pergi. Tak, buku apa? Lambat lagi. Lambat lagi. Sekejap lagi. Okey, baik. Tak apa, tajuk ni takkan habis hari ni. Takkan sambung. Okey. Okey, baik. Okey, yang kedua ialah nun sakinah ini ia ada pada bacaan dan tulisan. Okey, apa maksudnya? Maksud ada pada bacaan dan ada pada tulisan ialah di kalimah itu ataupun di ayat itu, di Iqra itu, di Al-Quran itu ada huruf nun. Itu maksud dia. Ada pada tulisan. Pada kalimah itu, pada huruf itu ada huruf nun. Dan ada pada bacaan. Bacaan pun ada. Dia ada pada bacaan. Ada pada bacaan dan ada bertulisan.
Di tulisan dia ada, mulut kita baca ni pun ada bunyi nun itu. Itu maksud dia. Okey, baik. Yang ketiga ialah nun sakinah ialah ia ada, apa ia? Ia itu nun sakinah. Okey, saya tulis ia. Ia itu ialah nun sakinah, ada ketika wasal dan ketika waqaf. Boleh? Okey, baik. Apa itu wasal? Apa itu waqaf, Ustaz? Tak faham pula dah kan? Ustaz dah pernah beritahu ni. Tak tahu apa itu wasal, apa itu waqaf. Ini ialah istilah-istilah bagi ilmu tajwid. Kalau Ustaz bagi makna pengertian dia semua tahu. Tapi saja Ustaz tulis perkataan wasal dan waqaf. Supaya automatik pelajar dapat tahu di antara istilah-istilah ilmu tajwid, antaranya ialah perkataan wasal dan waqaf. Okay, baik. Ada ketika wasal, ada ketika waqaf. Apa itu wasal? Wasal ialah sambung. Sambung apa Ustaz? Sambung huruf ke? Tidak. Ketika baca sambung. Sambung kalimah, sambung ayat, sambung antara kalimah dengan kalimah, maka dia ada ketika kita baca bersambung, baca wasal. So, waqaf apa waqaf? Waqaf lawan kepada wasal, iaitu waqaf ialah berhenti. Berhenti. Waqaf maksudnya berhenti. Kan kita baca Al-Quran, kita ada tempat boleh berhenti, ada tempat kita boleh sambung, ada tempat tak boleh sambung, ada tempat tak boleh berhenti, kan? Itu semua adalah ilmu, memerlukan kepada ilmu tajwid untuk lebih faham. Okey, baik. Okey, kita teruskan ya. Okay, madi ada ketika nak berhenti pun nun sakinah ada, ketika nak sambung bacaan pun ada nun sakinah. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok perkataan bagi habis. Lepas ni bos akan ubah kepada slide yang seterusnya. Okey, tanwin. Tanwin ialah suara nun sakinah. Suara nun sakinah, tanwin. Okey. Nun sakinah ni nun lah, nun yang berbaris mati ataupun nun yang tidak mempunyai baris, nun sakinah. Tanwin ni ialah suara nun sakinah. Ustaz nak ajar senang ceritanya ialah tanwin ni ialah baris. Boleh? Tanwin ini baris. Baris mana Ustaz? Baris ni ada banyak. Kan? Tadi masa kelas tahun 2 dengan 3, Ustaz ajar baris, mengenal baris. Baris fathah, baris kasrah, baris dhammah. Okey? Itu baris. Kan? Dalam kita baca Al-Quran, baca Iqra' ke, baca ayat, baca kalimah ke, baca Al-Quran apa kan? Kita memerlukan kepada baris untuk baca Al-Quran. Kalaulah huruf itu tiada baris, sukar ataupun mungkin kita tak boleh baca kan. Tetapi disebabkan huruf itu ada baris dan kita belajar bila baris itu bunyi apa, maka kita bolehlah baca Al-Quran. Okey, jelas pelajar? Tidur lah ke pelajar? Ada lagi ke Ustaz? Ada. Tidur. Okey, baik. Sekejap lagi siapa? Saya tak tidur. Saya tak tidur. Okey, baik. Tak boleh tidur, apa tak boleh tidur? Okey, tak apa. Okey, terus bersama Ustaz ya. Okey, tak lama pun, sekejap je. Okey, sekejap lagi ya. Ustaz janji dalam masa Okey. kurang daripada 10 minit kita akan habiskan kelas. Tak lebih 10 minit lagi. Okey, baik. Okey. Okey, baik. Al-Sufi tutup mic. Okey, terima kasih. Okey, baik. Jom tengok terusnya. Okey, tanwin ni baris. Tanwin ni baris. Baris mana Ustaz? Baris 2.
baris 2 di atas, 2 di bawah, 2 di hadapan. Itu tanwin. 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 Okey, bagus, betul. Tanwin. Kalau istilah tajwid dia panggil apa? Baris 2 di atas, fathatani. 2 di atas. 2 di bawah, kasratani. 2 di bawah. Kalau 2 di hadapan, dhammatani. Bukan dhammatan. Dhammatani, 2 di hadapan. So, ulang sekali lagi. Tanwin ialah baris 2 di atas, fathatani. 2 di bawah, kasratani. 2 di hadapan, dhammatani. 3 bentuk baris itu adalah tanwin. Dan 3 bentuk baris ini dia tak kira berada di atas huruf apa sekalipun. Atas huruf alif ke, atas huruf ba ke, atas huruf sin ke, atas huruf waw ke, di atas huruf ya ke, asalkan dia 2 baris, duduklah di atas huruf apa pun, dia adalah tanwin. Okey, masuk dia. Walaupun dia baris 2 ini berada di huruf nun sekalipun, dia adalah tanwin. Dia tak kira huruf. Kalau nun sakinah itu mesti huruf nun. Tak boleh huruf waw, tak boleh huruf lam. Dia mesti huruf nun. Nun yang tidak berbaris. Kalau huruf lam yang tidak berbaris, dia bukan lam sakinah. Dia bukan nun sakinah. Jika huruf waw yang tiada baris, huruf waw yang baris sukun, dia bukan nun sakinah. Dia bukan waw sakinah. Dia tak termasuk dalam nun sakinah. Nun sakinah mesti huruf nun. Manakala tanwin mesti baris 2. 2 apa? 2 di atas, 2 di bawah, 2 di hadapan. Dan baris itu tidak kira berada di atas huruf apa. Duduklah huruf baris itu di atas huruf apa pun, dia namakan dia itu tanwin. Okey, baik, jelas. Itu pengertian, pengenalan apa itu nun sakinah dan tanwin. Okey, Ustaz nak pindah kepada yang kedua. Okey, ini tercantik. Okey, inilah. Okey, pelajar nampak tak ni? Atau pelajar Ustaz nak besarkan lagi? Nampak tak? Respon sikit. Nampak tak? Nampak tak? Okey, Nampak. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, jom. Okey, ni okey. Okey. Ini terakhir ya. Nampak. Okey, terima kasih semua nampak. Semua bagi respon bahawa nampak suara Ustaz jelas dan juga slide yang satu ini pun nampak. Baik, terima kasih. Okey, jom. Pak. Okey, ini slide terakhir. Okey, yang terakhir ya. Nanti kelas lain kita akan sambung semula. Okey, baik. Ustaz boleh dapat nota ni tak? Apa? Dapatkan nota ni. Dapatkan nota? Ni yang Ustaz tengah buka ni. Aha. Boleh tak Ustaz bagi kat saya? Adik tahun berapa? Adik tahun 5. tahun 5 kan? Okey. Nanti adik cuba tengok buku tulis tahun 4 tahun lepas ada ke tak? Sebab Ustaz rasa Ustaz dah pernah bagi nota yang mana adik-adik semua termasuk adik dah tulis sendiri dekat buku tu. Itu Ustaz pernah pesan supaya buku tajwid jangan buang. Mesti simpan. Okey. Okey Ustaz. Tak apa nanti. Okey, tak apa. Nanti kalau ada itu Ustaz akan bagi nanti. Okey, baik. Okey Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, baik.
Hukum nun sakinah dan juga tanwin. Hukum nun mati. Ada juga dipanggil nun sakinah tu nun mati lah. Okay. Ini nun sakinah ini ialah nun mati dan juga tanwin. Okey. Saya Ustaz nampak kok, tak apalah. Untuk lebih jelas nanti Ustaz akan bagi kat sini. Boleh jelas kan? Tak apa. Ini kita akan belajar satu persatu. Untuk hari ini Ustaz nak bagi tahu bahagian dia je dulu. Okey? Ustaz nak ajar bahagian dia je dulu. Nanti kita akan lebih lanjut. Satu persatu. Okey, baik. Bahagian hukum nun sakinah dan tanwin mempunyai 5. Okey, mempunyai 5 bahagian. Okey. Ada 5 bahagian hukum nun sakinah dan tanwin. Baik. Ustaz, Ya, ada apa ya? saya nak bagi tandas. Okey, baik. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Okey. Hukum nun sakinah dan tanwin ada 5. Okey, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada. Okay. Ingat 5. Kalau orang kata, Ustaz, saya ada orang ajar saya hukum nun sakinah tanwin ada 4 je Ustaz. Betul juga 4 pun. 4 betul, 5 betul. Okay, baik. Ustaz nak ajar 5. Okey, Ustaz nak ajar 5. Okey, baik. Yang pertama ialah nama dia ni, izhar halki. Okey, Ustaz pernah ajar ni, Ustaz ulang je ni sebenarnya ni. Izhar halki yang pertama. Izhar halki. Okey, baik. Yang kedua, ikfa hakiki. Ikfa hakiki. Yang ketiga, boleh ya? Izhar hakiki, ikfa hakiki. Yang ketiga, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Yang keempat, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Yang kelima, ikla. Ikla. Boleh? Okey, izhar wajib ni lain. Okey, izhar wajib ni lain. Okay, baik. Ada 5 Ustaz ulang. Ustaz yakin nota ini telah ada dengan pelajar ketika belajar bersama dengan Ustaz pada tahun lepas. Sebab Ustaz dah minta pelajar semua tulis dekat buku tulis masing-masing. Tulis cantik, carta berkenaan dengan nun sakinah ni, dan Ustaz minta pelajar hafal kan, terlepas kan. Okey, baik. Ada lagi, nanti buka, ada lagi. InsyaAllah ada lagi. Okey, baik. Yang pertama, izhar halki. Yang kedua, ikfa hakiki. Yang ketiga, idgham ma'al gunnah. Yang keempat, idgham bila gunnah. Yang kelima, ikla. Boleh ya? Okey, baik. Untuk hari ni Ustaz nak belajar faham cukup je. Cukuplah faham, belajar faham apa itu nun sakinah, apa itu tanwin, dan apa dia bahagian nun sakinah dan tanwin. Yang 5 ni lah. Apa dia 5 itu? Pelajar mesti boleh sebut. Yang pertama, izhar. Ustaz ulang ni. Izhar halki. Yang kedua, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Yang ketiga, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Yang keempat, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Dan yang terakhir, ikla. Ikla. Okey, baik. Boleh ya? Okey, itu 5
bahagian nun sakinah dan juga tanwin. Okey. Ustaz harap semua pelajar boleh baca dan boleh faham apa yang Ustaz ajar hari ini. Kalau rasa tak ingat apa yang Ustaz sebut nanti, pelajar boleh tengok semula rakaman yang kita ajar hari ini, yang kita belajar hari ini untuk pelajar sebut dan juga hafal. Boleh ya? Dan buku pun ada, buku tahun 4 sekarang dan juga buku tahun 4 tahun lepas pun sama saja ada tajuk nun sakinah dan tanwin. Dan Ustaz harap untuk hari ini pelajar boleh tahu nun sakinah tu apa, tanwin tu apa dan apa 5 bahagian nun sakinah dan juga tanwin. Agar kelas akan datang nanti bila Ustaz tanya, pelajar boleh sebut apa nun sakinah, apa tanwin, apa yang 5 tadi tu, kan? Supaya pelajar boleh sebut. Ya. Kita tak nak kita belajar yang baru, kita lupa yang lama. Kan? Sedangkan yang lama dengan yang baru itu ada hubung kait, ada kaitan untuk kita lebih faham tajuk nun sakinah dan juga tanwin ini. Okey, kita nak habis dah ni. Okey, Ustaz harap semua pelajar boleh. Semua pelajar boleh faham dengan baik. Boleh faham dengan baik apa yang Ustaz ajar hari ini. Untuk kelas seterusnya nanti, Ustaz akan ajar ni. Ustaz akan ajar satu persatu. Izhar halqi. Hurufnya ada berapa, apa hurufnya, macam mana cara bacaannya, macam mana contohnya kita nak cari dalam Al-Quran, kan? Ada semua kat sini. Yang ni kita akan belajar pada kelas akan datang, insya-Allah. Boleh ya? Boleh. Okay, pelajar okey ke? Okey, cantik. Okey. Okey. Apa kita nak habis dah ni? Kita pun rasa pun cukup kelas kita untuk pada hari ini. Belajar sikit tak apa, yang penting kita faham. Sikit tapi faham. Itu kita nak. Kita tak nak banyak tapi tak faham. Banyak tapi tak ingat, tak nak. Kita nak sikit tapi ingat dan juga faham. Okey. Sekarang pun dah masuk waktu solat Fardhu Asar. Dah azan pun dekat masjid dekat sebelah sekolah kita ni. Jadi saya rasa sampai situ saja untuk kelas hari ini. Ustaz mohon maaf jika ada salah silap, kekurangan, kelemahan ketika menyampaikan ucapan tadi masa sesi belajar kita tadi. Dan terima kasih kepada semua pelajar tahun 4, tahun 5, tahun 6. Dan terima kasih juga kepada ibu bapa, abang, kakak yang ada bersama dengan penjaga ke yang ada bersama dengan pelajar. Terima kasih kerana setia bersama dengan Ustaz untuk sesi pembelajaran untuk hari ini ya. Okey, so harap lepas kelas ni, lepas kelas kita ni, pelajar boleh keluar dan juga pelajar boleh, Ustaz minta pelajar terus solat asar ya. Jangan tangguh-tangguh. Waktu asar dah masuk, terus solat asar dan bolehlah lepas tu kena buat aktiviti apa kan. Yang terakhir sekali, Ustaz minta pelajar semua jaga diri ya. Jaga diri baik-baik. Kita masih lagi berhadapan bertarung dengan wabak-wabak COVID yang yang menghalang kita untuk kita terus bersemuka di sekolah kita ya. Masing-masing jaga diri. Masing-masing jaga diri masing-masing. Tidak tidak bertemu ataupun tidak berkumpul dengan kawan-kawan semua sekali kan. Okay, kita jaga diri masing-masing. Masing-masing jaga diri kita. Kita boleh jaga diri orang, kita jaga diri kita masing-masing. Okey ya. Sekali lagi terima kasih semua pelajar tahun 4, 5, 6 yang bersama dengan Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar ini menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu-ilmu yang membolehkan kita dapat baca Al-Quran dengan lebih baik. Okey, itu saja daripada Ustaz untuk hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.